Hari ini masuk hari ketiga Kongres Teknologi dan Inovasi Dunia atau WCIT 2022 di Pulau Pinang. Wartawan kami Harits Ashraf Hasnan ada perincian mengenai usaha menjadikan modal insan di negara ini tidak ketinggalan dalam arus pembangunan teknologi. Harits, teruskan dengan laporan. Sempena dengan Kongres Teknologi dan Inovasi Dunia 2022, banyak perkara yang menarik berlangsung di Pusat Convention Center Spice Pulau Pinang ini. Sudah tentu banyak juga agensi-agensi, syarikat-syarikat teknologi mempamerkan pelbagai produk teknologi termasuklah usaha serta inisiatif yang dilakukan oleh mereka. Jadi untuk waktu ini saya nak berkongsi cerita berkenaan dengan inisiatif yang digerakkan oleh HRD Corp sendiri. Bersama dengan saya pada ketika ini adalah Datuk Arif Farhan yang merupakan Ketua Pegawai Operasi HRD Corp. Datuk, terima kasih kerana sudi bersama dalam Esra Awani. Pertama sekali, mungkin Datuk boleh ceritakan sedikit penglibatan HRD Corp sempena dengan WCIT 2022 ini. Kami dijemput oleh WCIT sebagai rakan tenaga modal insan untuk tahun ini, bersempena dengan Kongres Inovasi dan Teknologi yang merupakan kali yang ke-26 diadakan di Malaysia kali kedua, tapi sebelum ini telah 26 kali diadakan, dan ia merupakan satu kongres di mana perbincangan mengenai teknologi dan inovasi, terutama teknologi yang terbaru yang merupakan perbualan global. Dan kami rasakan HRD Corp sebagai satu agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia yang diberi mandat untuk memastikan latihan kemahiran diberi kepada pekerja di Malaysia ini menjadi sebahagian daripada perbualan inovasi dan teknologi. Sebab tanpa pekerja ataupun modal insan yang mempunyai kemahiran yang secukupnya untuk menggerakkan inovasi dan teknologi, maka inovasi teknologi ini tidak adanya intervensi daripada talent pekerja untuk menggerakkannya. Datuk, mungkin Datuk boleh kongsi bercakap soal teknologi dan juga inovasi ini. Bagaimana HRD Corp memainkan peranan dalam mewujudkan modal insan yang memenuhi kehendak industri ketika ini? HRD Corp dikenali dengan program Rise Forward yang juga dipelopori oleh MITI, Ministry of Industry and Trade, di mana syarikat-syarikat yang sudah mencapai tahap di mana mereka boleh mengkomputerkan ataupun mendigitalisasikan operasi mereka, boleh mencapai latihan yang ditawarkan oleh HRD Corp untuk memastikan semua proses-proses dalam sesuatu syarikat itu boleh didigitalisasikan dan boleh dicapai oleh pelanggan mereka daripada mana saja mereka berada dan dalam apa jua keadaan. Kita tahu 2 tahun kebelakangan ini semasa pandemik, ramai syarikat yang tidak dapat beroperasi seperti biasa terpaksa mencari jalan lain untuk pekerja mereka menjalankan tugas hakiki mereka. Kini terdapat keperluan untuk membelajar secara hybrid, iaitu latihan kemahiran tidak sahaja berlaku di tempat kerja ataupun secara bersemuka, ia juga harus diberi peluang kepada pekerja supaya mereka boleh belajar mengikut kesesuaian mereka, mengikut masa yang mereka ada, iaitu pada waktu selepas kerja ataupun hujung minggu. So HRD Corp sedang mencuba untuk berkongsi pengalaman kami daripada yang kita belajar daripada syarikat yang berjaya menggunakan sistem hybrid ini untuk belajar dan juga untuk kerja kepada syarikat-syarikat yang kecil seperti SME ataupun micro SME supaya mereka juga boleh memanfaatkan cara pembelajaran hybrid yang sangat sesuai dalam keadaan dan ketika pada waktu ini. Ya. Datuk, mungkin akhir sekali Perdana Menteri mengharapkan semua kementerian dan juga agensi untuk melipat gandakan usaha dalam merangsang ekosistem teknologi dan inovasi. Mungkin apakah peranan yang boleh dimainkan oleh HRD Corp seiring dengan galakan Perdana Menteri tersebut? HRD Corp telah pun melancarkan portal pembelajaran yang bernama e-Latih. Melalui e-Latih ini kami telah pun menawarkan lebih daripada 1,000 kursus dan lebih
lebih daripada 600,000 masyarakat Malaysia telah pun menggunakan platform e-latih ini untuk mencapai kursus latihan kemahiran yang baru. Dan kami rasa portal ini akan memainkan peranan yang lebih besar pada waktu hadapan, bukan saja untuk rakyat Malaysia, sebab kami akan meluaskan platform ini juga kepada rantau di Southeast Asia supaya lebih ramai orang boleh mendapat manfaat daripada platform e-latih. So kami rasa ini adalah antara perkara yang HRD Corp boleh bersama-sama dengan Perdana Menteri mendukung aspirasi kerajaan untuk memastikan lebih ramai orang dapat mencapai latihan kemahiran, tak kira mereka duduk di luar bandar ataupun di bandar, tak kira mereka daripada golongan B40, mereka yang daripada golongan kurang upaya, ataupun senior citizen, ataupun single mothers. Semua boleh menggunakan platform ini untuk memajukan diri masing-masing. Baik, terima kasih Datuk. Itu dia tadi Datuk Arif Farhan yang merupakan Ketua Pegawai Operasi HRD Corp berkongsi berkenaan dengan inisiatif yang dilakukan oleh HRD Corp. Pada masa sama kita ingin terus mengorak langkah memastikan Malaysia terus kekal kompetitif, melihat kepada usaha yang boleh dilakukan menerusi pembaharuan dan juga mengadaptasi teknologi serta inovasi. Laporan Haris Ashraf Hasnan sempena dengan Kongres Teknologi dan Inovasi Dunia 2022 untuk Esrawani.